Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Rashidah binti Muhammad, nombor matriks 282868 akan membentangkan di bawah subjek GMGA 2013 dan membawa tajuk Prospek dan Cabaran Sistem Monarki di Malaysia. Untuk pengenalan, sistem beraja Malaysia berasaskan tradisi yang bermula pada tahun 1400 Masihi apabila Kerajaan Melaka diasaskan. Sistem beraja merupakan sebuah sistem kerajaan yang pertama dibentuk di seluruh dunia. Namun, ianya diperbaharui dari zaman ke zaman, iaitu monarki, dinarki dan demokrasi. Monarki berasal daripada perkataan monark, yang mana ia bererti raya yang berkembang dengan cara memerintah sebuah negara. Teori dan konsep. Sistem monarki terbahagi kepada 3 jenis pemerintahan, iaitu yang pertama, monarki mutlak. Ia bentuk klasik pemerintahan negara oleh seorang ratu atau raja memegang kuasa tertinggi yang tidak boleh dipertikaikan untuk memerintah. Yang kedua, monarki terhad ataupun monarki parlimen, iaitu kuasa monarki dihadkan oleh wakil rakyat di parlimen, kerajaan atau perlembagaan. Dan yang ketiga, monarki konstitusional, iaitu kekuasaan raja itu dibatasi oleh undang-undang dasar dan keputusan raja perlu sesuai dengan konstitusi. Struktur dan dimensi pula, untuk monarki mutlak, raja atau permaisuri akan memegang kuasa autokratik mutlak. Dalam monarki mutlak, pergantian kuasa biasanya turun-menurun dengan tahta berlalu di kalangan ahli keluarga yang memerintah. Bagi monarki konstitusional, raja berperlembagaan ialah satu bentuk kerajaan di mana raja bertindak sebagai ketua negara dalam parameter perlembagaan bertulis, tidak bertulis atau campuran. Dan untuk monarki berparlimen, peranan parlimen adalah yang tertinggi apabila keputusan mengenai kelulusan rang undang-undang atau dasar perlu diambil. Kuasa badan perundangan lebih besar daripada kuasa eksekutif kerajaan. Parlimen berhak memilih dan memecat ketua negara. Okey, seterusnya kita masuk kepada pelaksanaan sistem monarki di Malaysia. Okey, untuk pelaksanaan sistem monarki di Malaysia digabungkan dengan demokrasi berparlimen sejak tahun 1956 lagi, di mana ianya diputuskan ketika dalam rundingan kemerdekaan yang diadakan di London. Dalam sejarah Melayu, raja-raja menikmati kuasa yang hampir mutlak. Bagaimanapun, kerajaan kolonial British mengurangkan peranan mereka kepada upacara kecuali dalam hal agama Islam dan adat Melayu. Perlembagaan Merdeka pula memberi beberapa kuasa budi bicara dalam bidang kritikal kepada Raja Persekutuan, Raja-Raja Negeri dan Majlis Raja-Raja. Beberapa undang-undang melindungi institusi diraja daripada sebarang cabaran terhadap kewujudan dan kesinambungannya. Terdapat cabaran dalam pelaksanaan sistem monarki di Malaysia. Antaranya dapat dilihat
ketika usaha Raja Malaysia Sultan Abdullah untuk menamatkan ketidakstabilan politik negara yang telah lama berlarutan boleh mengubah sistem beraja yang dihormati secara tradisinya kerana berada di atas politik di negara Asia Tenggara. Peguam Perlembagaan telah berkata kuasa Raja Berperlembagaan telah diluaskan hadnya semasa krisis yang sedang berlaku, menimbulkan kebimbangan bahawa ia boleh membawa kepada pencerobohan Raja pada masa depan. Memandangkan masyarakat demokratik adalah masyarakat yang berlandaskan kedaulatan undang-undang, untuk akur kepada kedaulatan manusia adalah mencemuh prinsip yang ditadbir dengan persetujuan demokrasi. Perlembagaan Negeri Selangor telah menyatakan dengan jelas bahawa Sultan hendaklah bertindak mengikut nasihat eksekutif kecuali beberapa situasi di mana Sultan diberi kuasa budi bicara, termasuk pelantikan Menteri Besar, keengganan membubarkan DUN, meminta Majlis Mahkamah Diraja membincangkan kedudukan istimewa Sultan atau upacara keagamaan, isu-isu berkaitan Sultan sebagai Ketua Agama Islam atau adat istiadat Melayu, pelantikan pewaris takhta, pemberian kehormatan dan martabat dan pemeliharaan istana diraja. Terdapat beberapa kelebihan dalam sistem monarki. Antaranya, yang pertama, monarki dianggap sebagai salah satu bentuk kerajaan yang paling stabil. Kedua, monarki mengurangkan tahap jurang politik dalam sesebuah negara. Ketiga, kebanyakan monarki memerintah daripada pendekatan sentris. Yang keempat, ia adalah mungkin untuk mengurangkan atau menghapuskan rasuah dalam sempadan sebuah monarki. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kurangan di dalam sistem monarki. Antaranya ialah monarki boleh menghendaki orang di bawah umur untuk berkhidmat sebagai ketua negara mereka. Ia boleh menjadi sukar untuk menghentikan kuasa monarki. Ia juga tiada jaminan kompetensi datang daripada kepimpinan, dan juga monarki mengurangkan jumlah kepelbagaian yang terdapat dalam kerajaan. Sebagai kesimpulan, monarki ialah struktur kerajaan yang mendahului negara dan negara wilayah. Memandangkan perlembagaan atau malah sebuah negara tidak diperlukan kerana pendekatan pemerintahan ini memerlukan seorang tunggal pemerintah boleh mengikat wilayah yang berasingan untuk mewujudkan legitimasi politik. Kewujudan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia berkait rapat dan selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. Semua masyarakat di Malaysia menerima kewujudan sistem Raja Berperlembagaan sebagai tradisi dalam sistem politik Malaysia dan dinyatakan dengan jelas dalam perlembagaan. Justeru, raja-raja perlu mengikis persepsi bahawa rakyat mereka hanyalah hamba, manakala rakyat perlu mempunyai pandangan yang nasional terhadap raja-raja seperti yang ditetapkan dalam perlembagaan. Justeru, Raja Berperlembagaan akan lebih dihargai pada masa kini dan menjadi lebih signifikan pada masa hadapan. Okey, itu sahaja. Diharapkan pembentangan ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai sistem monarki. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.